So dah guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat sini, aku nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Happy New Year. Okay, untuk video kali ni aku nak review kat korang pasal macam tajuk yang korang tengok. Aku nak review pasal benda ni, portable monitor guys. Bukan iPad, bukan tab ke apa ke, tak. Ni adalah portable monitor yang memang nipis sangat-sangat. Aku akan review kat korang dalam video kali ni. Dulu aku pakai PC kan, aku pakai banyak monitor. Aku pakai 1, 2, 3 monitor. Tapi sekarang ni aku dah beralih ke iMac. So aku perlukan extra monitor untuk aku buat aku punya editing and aku punya kerja-kerja multitasking lah. So benda ni memang sesuai sangat sebab dia just portable and dia memang nipis je. Just 5mm je dia punya ketebalan. Okay, so jom kita tengok dia punya unboxing dulu guys. So dari segi dia punya packaging, kau boleh tengok sendiri. Kalau kau beli, dia akan hantar macam ni lah, dalam kotak and siap dia punya protection apa semua. And kau buka dia punya kotak ni, akan ada dia punya kotak tu satu lagi. So ni dia punya kotak guys. Nampak dia punya colour ni memang nampak macam striking. Nampak macam aku punya setup kat bahagian belakang ni kan, sama dia punya colour, warna-warni. So dekat sini dia ada tulis kat situ 1 year warranty. Maksudnya dia akan ada 1 tahun warranty. Kalau kau beli ada masalah ke, dalam 1 tahun dia akan tukar lah, sebab dia ada 1 tahun warranty kan. Lepas tu dekat situ dia ada dia punya jenama sendiri, which is Intehil portable monitor. Dekat bahagian bawah tu dia ada tulis ultra slim, ultra light and high definition. Lepas tu dekat bahagian tepi dia ada tulis ultra sama je, ultra slim, ultra light, HDR technology, wide angle which is 178 degree. And dekat sebelah satu lagi tu kau boleh guna untuk smartphone, lepas tu PS4 atau Xbox, and untuk switch, komputer and tablet pun boleh juga. Dekat bahagian belakang kotak tu kau boleh tengok kat situ dia ada tulis dia punya key features. Kat situ kau boleh baca sendiri, aku tak nak baca. Lepas tu belah kanan tu dia ada tulis package content. Maksudnya apa yang ada dekat dalam dia punya kotak ni. So buat apa nak baca kan, kita boleh buka dia punya kotak ni. Jom kita buka dia punya kotak guys. So once kau buka dia punya kotak ni, kau akan nampak dia ada dia punya tempered glass kat situ, ataupun dia punya film protection kat situ untuk korang tampal dekat dia punya screen monitor ni nanti. Lepas tu of course dia akan ada dia punya monitor tu sendiri. Kita letak kat tepi dulu, kita tengok nanti dia punya monitor ni. Dekat bahagian bawah tu dia bagi dia punya kabel-kabel lah. The first cable dia ada bagi type C to type C. Lepas tu dia ada bagi power cable, and then the last one dia ada bagi HDMI cable. Yang ni HDMI besar and HDMI kecil ni. And then of course dia akan sediakan sekali dengan dia punya user manual. So dia punya monitor ni yang dia ada dalam plastik ni. So aku kena buka dulu dia punya plastik ni, and kau boleh tengok sendiri dia punya monitor tu. And this monitor dia datang sekali dengan dia punya case ataupun dia punya smart case. So dia punya smart case ni dia boleh protect korang punya monitor, ataupun dia boleh jadikan as a stand juga. So dekat bawah monitor tu dia ada tulis dia punya branding lah, of course Intehil. Lepas tu dekat belakang kau boleh tengok dia permukaan dia macam metal, macam aluminium macam ni. Dia bukan permukaan yang macam smooth ataupun permukaan yang tak ada texture. Dia permukaan yang ada texture. Lepas tu dari segi dia punya ketebalan kau boleh tengok sendiri kat sini, memang nipis je, just 5mm. And then dekat bahagian bawah tu kau boleh tengok dia ada dia punya port-port lah. Antara port yang dia ada, jom kita tengok salah satu. Audio port ni untuk korang letak ataupun cucuk korang punya headset ataupun headphone ataupun earphone untuk korang dengar audio daripada dia punya monitor ni terus. Lepas tu dia ada OTG port, and then this one dia punya button untuk korang adjust dia punya setting lah, ataupun dia tulis kat situ OSD. OSD ni untuk korang nak adjust dia punya brightness ke, dia punya setting ke nanti kan, adjust volume up, volume down, semua kau boleh adjust kat situ. The last one dekat sebelah sini dia ada on off button ataupun back button. And then dekat sebelah satu lagi pula dia ada port untuk HDMI, HDMI yang kecil ni, HDMI mini ni. Lepas tu dia ada 2 port type C kat sini untuk korang hidupkan dia punya monitor ni, and untuk korang preview, cucuk dekat korang punya komputer satu and cucuk dekat sini. Dia punya colour memang nampak vibrant, memang terang. Aku boleh katakan dari segi dia punya colour ni kan, dia punya colour ni lebih kurang sama macam aku punya iMac 24 inci aku ni. Kalau nak dibandingkan iMac aku ni dengan monitor Samsung yang dekat bawah, dekat studio bawah tu, dia macam tak accurate sangat. Dia macam beza lah antara monitor iMac yang aku guna sekarang ni dengan monitor Samsung tu. Dia memang ada perbezaan, which is yang iMac ni lagi better. Tapi untuk colour dekat monitor Intehil ni, dia punya colour lebih kurang sama dengan aku punya iMac ni. Okay, so aku masuk awal sangat dari segi dia punya result. Kita tengok dari segi macam mana nak sambungkan. Okay, first benda ni nak hidupkan dia, korang tak perlu nak cucuk dia punya power ke. Dia tak ada bateri guys, dia tak ada bateri. So sekarang ni aku just guna satu kabel je. Kau boleh tengok just satu kabel je, dia boleh hidupkan this monitor, and dia boleh transfer, dia boleh preview lah. Contohnya sekarang ni, okay, aku buka dekat aku punya iMac and aku drag masuk dekat sini. Dekat that. Aku boleh preview dekat sini juga. So maksudnya aku tak perlu banyak-banyak kabel. Aku tak perlu cucuk dia punya HDMI kabel. Ni aku tak cucuk dia punya HDMI kabel. Aku just cucuk dia punya power kabel je dengan dia punya type C to type C kabel. So kalau aku cabut ni kan,
Kalau aku cabut ni, dia akan mati. Dia akan mati and korang tak boleh nak hidupkan. Sebabnya dia macam aku cakap tadi, dia tak ada built-in battery ke, dia tak ada battery apa langsung. Dia memang on the go punya portable monitor kat sini. Untuk hidupkan dia, kau perlukan Type-C to Type-C yang disediakan dalam dia punya kotak tu. Cucuk je one of the port kat sini, yang atas ke yang bawah ke, and dia akan ambil masa. Dia akan hidupkan and dia akan preview daripada aku punya iMac ataupun korang punya PC ataupun korang punya laptop ke or whatever. Dia boleh guna untuk banyak device guys. So dekat sini pun kan, kalau kau tengok dia punya bezel kan, dia punya bezel ni tak ada nampak macam tebal sangat kecuali dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian bawah ni dia punya bezel of course lah akan jadi tebal sikit sebabnya dekat bawah ni dia ada dia punya branding. Tapi tu tak penting. Apa yang pentingnya which is dia ada microphone juga dekat sini, dekat kiri and kanan ni. Dia ada dua microphone kat sini. Dia boleh keluar audio daripada this monitor. So memang dah satu package lengkap dah. Cumanya dia tak ada keyboard dengan mouse je. Tapi aku boleh guna aku punya ni MX Keys keyboard aku ni untuk type dekat monitor ni. Nampak? So aku just boleh type kat sini je. And aku boleh jadikan ni sebagai macam aku punya laptop ataupun aku punya tab lah. Lepas tu dari segi dia punya screen size, aku rasa dah cukup besar dah. Dia dah macam laptop dah. Dia memang screen dia memang besar. And dia punya bezel pun edge to edge. Cumanya dia punya kekurangan, aku tak boleh nak touch lah. Kalau aku nak scroll ke, kalau aku nak tengok video ke apa ke, aku kena guna mouse untuk gerakkan dia. Lepas tu dari segi dia punya quality kan, korang tengok sendiri perbezaan yang aku dah letak kat dalam video ni. Kau boleh tengok sendiri kat sini perbezaan antara aku punya iMac and dia punya monitor daripada Intel Hill ni memang tak ada banyak beza pun guys. Memang seakan-akan sama. And dari segi dia punya quality memang ok, walaupun dia just boleh support 1080p sahaja, tapi dia punya quality memang nice. Disebabkan oleh dia punya monitor ni, dia punya edge to edge kan, so dia boleh nampak lagi clear dah. Aku boleh nampak clear image and dia punya colour tu pun memang terang. Nak cakap pasal dia punya terang kan, dia punya brightness dia boleh pergi sampai 700 nits, 700 nits dia punya kecerahan. So macam mana kita nak adjust dia punya brightness pula kan, macam mana kita nak pergi dekat dia punya setting and everything. Dekat tepi ni dia dah ada button dah kat sini tadi tu, yang menyala ni. Sekarang ni dia menyala warna hijau, maksudnya dia tengah on lah ataupun dia tengah display. Dia tengah display mode. Kalau aku scroll ke bawah kan, dia akan keluar brightness. Okay, so brightness ni 20% brightness guys. Aku akan cuba untuk turunkan lagi ke 0% brightness. Okay, so this is 0% brightness. Still kau boleh nampak lagi kan, kau boleh nampak lagi dia punya warna tu, walaupun ada reflection sikit kat sini of course sebabnya aku dah turunkan dia punya brightness, tapi still kau boleh nampak dia punya warna biru tu. Jom kita naikkan dia punya brightness guys. Aku akan naikkan dia punya brightness ke 100%. 0% kita akan naik ke 100%. Nampak dia dah terang dah. Dia dah terang. Kita pergi sampai 100% guys. Ni baru 50%. Baru 50%. Okay, 100%. Okay, aku akan cuba off dulu aku punya key light ni. This is 100% dia punya brightness. So memang okay, memang tak ada masalah, memang tak ada isu lagi dari segi dia punya warna ni. Still boleh nampak terang. Siang hari pun aku still boleh tengok lagi dia punya brightness ni. Memang tak ada masalah guys dari segi dia punya kecerahan. And dari segi dia punya colour, kau tengok sendiri, memang okay, memang nice, memang vibrant, memang terang and memang puas hati guys. Kita akan turun balik sebabnya muka aku dah nampak macam hitam. So macam nak ubah dia punya setting pula, kau tekan je button OSD ni. Okay, tekan and dia akan keluarkan menu ni. So dia punya menu ni kau boleh adjust semualah kat situ. Dia ada dia punya brightness, dia punya contrast, and dia punya image, color temperature, dia punya mood, dia punya preset and everything semua dah ada kat situ. So kau just buat kat situ je, kau boleh adjust kat situ je. Memang simple je, memang straight to the point je dia punya button-button and dia punya function ni. So itulah dari segi dia punya function yang ada dekat dia punya portable monitor ni. So kalau kau nak beli, kau boleh tekan link dekat description. And bagi aku memang puas hati sangat. Kau akan dapat dia punya smart case ni. Dia boleh jadikan as a stand and untuk korang protect korang punya monitor terus. So dia dua dalam satu. And dekat bahagian belakang ni dia magnetic guys. So bila dia magnetic, dia boleh melekat macam tu je, dia takkan jatuh. So tu je guys review daripada aku pasal this portable monitor daripada Intel Hill. So kalau kau nak beli, kau boleh tekan link dekat description. Aku akan sediakan link. Aku tak sure dekat Shopee ataupun Lazada ada ke tak. Kalau ada aku akan letak, tapi kalau tak ada, kau belilah dekat dia punya website tu sendiri. Sebabnya ni pun video sponsor guys, aku tak ada charge nak bagi orang. So tu je guys review daripada aku untuk video kali ni pasal this portable monitor. Memang recommended. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.